bertanggungjawab tu ialah ustaz dia? Ustaz dia. Yang buat tu suspek tu 4 orang. Ada muka dia orang 4 orang. Muda lagi. Salah satu ni kerja di premis mak saya sama, and then dia adalah orang yang saya pernah mengajar dulu dekat kitchen. Saya tak sangka dia dekat adik saya. Sexual predator. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang ke channel Contemporary MZ, tempat kita mengupas isu-isu semasa. Hari ini kita akan membincangkan apa yang kita saksikan hari ini bukan sekadar berita, tetapi satu realiti yang menyakitkan. Seorang kanak-kanak baru berusia 10 atau 11 tahun menjadi mangsa kepada perlakuan yang tidak berperi kemanusiaan. Kakaknya, yang seharusnya menjadi pelindung, kini tampil berani untuk membongkar segala kejahatan yang berlaku. GSB, nama yang sudah lama menjadi perhatian, kini terpalit dengan noda yang lebih dalam. Kita sering mendengar kisah-kisah ini, tetapi setiap kali ia berlaku, kita terpaksa bertanya, di mana letaknya rasa kemanusiaan kita? Mengapa kita membiarkan semua ini berlarutan? Mangsa yang teraniaya akhirnya bangkit bersuara, tetapi berapa ramai lagi yang masih terperangkap dalam ketakutan? Ini bukan hanya tanggungjawab pihak berkuasa, tetapi juga tanggungjawab kita sebagai masyarakat. Kita perlu bersatu, memberi sokongan, dan memastikan generasi muda kita dilindungi. Jangan biarkan kejahatan ini berulang. Apa yang saya nampak sepanjang first tragedi 7 hari bulan, sepanjang saya cerita dalam pelapor dulu, panjang budak-budak tu diselamatkan apa semua. Cerita ni a bit sad. First budak-budak tu memang korang mesti tahu kita akan dibomokkan dengan musuh dekat luar ni. Orang luar adalah musuh Allah, musuh jemaah, musuh Ahbiyah, apatah lagi polis. And then budak-budak tu langsung tak nak buka mulut. Tak nak buka mulut. Semua orang tak kenal saya dalam tu. And then saya bagi satu tips, jangan pakai uniform cakap daripada media. So dekat situ budak-budak tu baru mula selesa untuk bercerita. Dekat situlah polis ambil statement. So you jangan marah kalau tiba-tiba mention KPN, ada mention sebut nasab, and then sebut kes benderaan terlampau banyak, budak-budak tidak mencukupi no trace of everything apa semua. Sebab benda tu kita akan bawa JKM, KKM, PDRM, semua kita bawa untuk check benda tu sah ke tak sah. And then memang mula budak-budak tu memang tak nak bekerjasama apa semua. Selepas polis bertukar kepada pakaian biasa, and then baru diorang terbuka untuk bercerita. Sangat sedih kalaulah saya boleh share beberapa keping gambar surat-surat yang budak-budak diselamatkan tu kepada publik. Budak-budak tu sangat berterima kasih kepada pihak PDRM yang dulu diorang ingatkan, diorang sangkakan ini adalah musuh Allah, tapi diorang adalah penyelamat untuk diorang. Ini untuk isu budak-budak tu. Apatah lagi remaja dalam tu lah, ada beberapa remaja memang diorang tiada, memang pendidikan, memang umur 9-10 tahun ABC pun tidak kenal. ABC pun tak kenal? Betul lah, ada 9-10 tahun, you bayangkan ya, 9-10 tahun. So that's why Kementerian Pendidikan sangat sedih. Nutrition budak-budak you jangan cakap lah. Makan, kalau ada orang bagi sumbangan tu memang mewah lah, kita nak makan, memang itu paling happy. Tapi kalau tak ada penyumbang nak bagi, makan je lah apa ada. And then saya agak bergetar sebab sedih kan kita melihat benda tu datang dengan penuh kurak, kudis, kutu. Itu memang benda tu daripada zaman saya lagi, benda tu normal. Ya. Yeah.
selepas sebelum diorang beberapa hari untuk diserahkan kepada JKM, diorang banyak sangat buat surat dekat penjaga-penjaga dekat situ lah, dekat pelapor tu, polis tu. Yang dulu salah satu surat menyatakan yang dulu diorang tak tahu polis ni adalah diorang tahu polis ni adalah musuh Allah, musuh jemaah, musuh Abuya. Ini adalah ejen Yahudi yang merosakkan Islam. Ini remaja yang dah matang remaja. So dia sangat minta maaf sebab berkasar apa semua. Sangat berterima kasih sebab dapat menyelamatkan diorang. Itu untuk isu dekat situ lah. Untuk isu yang macam adik saya dengan beberapa kawan-kawan yang mangsa amal seksual liwat apa semua ni. Saya akan ceritalah. Agak bergetar sebab sedih. Sebab salah satu mangsa, dua orang mangsa adalah adik saya sendiri. Saya sangat marah kepada diri saya. Why you tak buat report daripada 2021? Kenapa? Sebab saya tak sangka, saya ingatnya last 2021 tu lah dia kena. Rupa-rupanya still keep going, tapi ustaz yang buat. Paling sadis cerita ada 3 orang adik-beradik ni. That's why lah KPM memberi statement budak tu diajar meliwat. Dekat dalam tu memang ramai lah, ada saksi, ada pakar bedah, ada doktor, ada polis. Prosedur kalau kita nak buat memang kena ada polis dengan waris menyatakan sah, boleh you sign. Okay, saya ceritakan isu 3 beradik ni. Abang dia first kena paksa. Benda ni berlaku dalam dewan. And then waktu Allah bergetar ni, waktu budak tu dipaksa ustaz tu ambil tangan dia masukkan dalam seluar ustaz tu, and then dia ajar macam mana untuk tegakkan zakar ustaz tu, and then budak tu kata saya tak nak. Lepas tu dia ambil kepala budak tu, dia you faham lah, bertalakan dekat tenis tu. And then adik dia masuk, ternampak adik kandung dia panggil. Ustaz tu panggil dia, kau duduk sini, kau tengok, kau jangan cakap, kau diam. Budak tu jadi trauma tengok abang dia kena macam tu. Selama beberapa hari ustaz ni dah tahu, abang dia dengan adik ni dah tahu perbuatan ni. Dia panggil dua-dua untuk buat. Kantor lagi sekali, ternampak adik dia yang ketiga. Buat sesama dengan ustaz tu. And then punyalah diorang trauma ni kan, siasatan mestilah keep repeating, tanya soalan kan budak-budak tu. Dia asingkan satu-satu, kita akan tanya siapa nama, siapa yang buat. Mostly empat hamba Allah yang saya tak tahulah perangai dia macam mana ni. Budak-budak tu memberi statement 11 orang, nama yang sama, muka ustaz yang sama. Beberapa hari diorang keep repeating tanya. So ada satu doktor ni bagi tahu saya kesian budak-budak ni, adik kamu meracau-racau beberapa hari sebab kita keep pushing tanya kan. Polis nak buat kerja cepat. Polis nak buat kerja cepat apa semua. And then dia pun kita tertekan. kena meeting lah tanya. Kejap doktor, nanti masuk polis tanya lagi. So budak tu jadi trauma. Saya jumpa dengan adik saya, dia cakap janganlah tanya lagi adik saya. Contoh nama adik saya Abu malu, Abu takut, benda ni dosa, aib. So saya panggil salah seorang yang polis, dia faham agama, terangkan ini bukan aib.
budak-budak tu dorang malu sendiri, dorang dah tahu. Dorang cakap last dorang buat suka sama suka tu 2021, dorang kena hukum. Tapi ini ustaz yang memaksa dorang. Itu isu yang tu lah. Kes yang amal seksual liwat tu semua tu. Yang ni yang dah diputuskan mahkamah tu. Tengah berjalan lagi sebab dorang ustaz tu 4 orang tidak mengaku bersalah. Dorang tidak mengaku bersalah, and then nanti kita akan bicarakan lagi lah. Yang seorang mengaku bersalah tu, yang 10 tahun tu? Yang 10 tahun tu itu yang dera, kes rotan. Oh ya, rotan, betul. And then yang ketiga adalah adik yang saya. Kes liwat ni 4 orang? Tak. Berapa ramai? Kalau pilih 9 ke 11 orang. Mangsa. Yang bertanggungjawab tu ialah ustaz dia? Ustaz dia. Yang buat tu suspek tu 4 orang. Ada muka dorang 4 orang. Muda lagi. Salah satu ni kerja di premis mak saya sama, and then dia adalah orang yang saya pernah mengajar dulu dekat Gicing. Saya tak sangka dia dekat adik saya. Sexual predator. Dua umur 19 tahun, sangat muda. Umur 19 tahun 2 orang, and then 20 lebih. Diorang ni jadi penjaga ataupun jadi ustaz, diorang tiada kelayakan, diorang tak belajar pun. So saya nak faham keadaan diorang. Saya pun faham diorang mangsa, tapi diorang buat benda macam tu lah, benda yang terlarang. Membuatkan budak-budak tu trauma.